Kisah seram dan legenda Puteri Bunian Ulik Mayang. Pernahkah anda mendengar lagu Ulik Mayang? Lagu Ulik Mayang ini sangat terkenal sehingga diketahui oleh hampir seluruh rakyat di Malaysia, khususnya di negeri Pantai Timur. Ulik Mayang yang merupakan antara lagu rakyat masyarakat Melayu Terengganu sehingga hari ini terus dikaitkan dengan unsur mistik dan seram. Stigma sebegitu disebabkan asal-usul lagu itu dikatakan mantera yang didendangkan dalam ritual menghalau entiti jahat. Tidak hairanlah, ada yang mendakwa mendengar lagu dan menyaksikan tarian Ulik Mayang bersih penuh bukan sahaja mampu menegakkan bulu roma, malah kadang-kadang menyebabkan kerasukan. Sebelum itu, bagi menunjukkan sokongan anda terhadap kami, mohon subscribe channel kami ini dan menekan tombol loceng agar anda tidak ketinggalan dengan video-video menarik kami di masa akan datang. Bagi memudahkan penceritaan kisah Ulik Mayang ini, saya bahagikan penceritaan ini kepada dua bahagian, iaitu bahagian asal-usul Ulik Mayang dan juga bahagian cerita seram yang berkaitan dengan lagu Ulik Mayang. Kisah di sebalik lagu Ulik Mayang dikatakan berlaku ratusan tahun lalu, sewaktu kebanyakan masyarakat masih mengamalkan kepercayaan animisme. Lirik asal lagu itu menggambarkan perjuangan seorang bomoh bernama Tok Mindo yang bertarung dengan 7 puteri daripada alam bunian yang mengganggu seorang nelayan. Lelaki tersebut dikatakan tidak sedarkan diri selepas dia dan rakan-rakan yang menangkap ikan dan terjatuh ke dalam laut akibat bot yang dinaiki mereka dipukul ribut. Mereka kemudiannya terdampar di tepi pantai dan semua nelayan itu kembali sedar tidak lama kemudian, kecuali lelaki tersebut. Masyarakat pada masa itu percaya roh lelaki berkenaan terperangkap di alam bunian, kerana puteri bunian itu telah jatuh cinta kepadanya. Tok Minduk pun melakukan upacara ritual untuk memulihkan nelayan tersebut. Ritual ini termasuklah menyanyikan lagu Ulik Mayang yang bertujuan untuk mengembalikan semula nelayan berkenaan ke alam nyata. Tetapi usaha Tok Minduk tidaklah mudah. Dia terpaksa bertarung dengan 6 orang puteri bunian tersebut. Pertarungan di antara Tok Minduk dan puteri bunian berlangsung sengit. Puteri-puteri bunian tersebut menggunakan segala kuasa sakti mereka. Tok Minduk menentang mereka habis-habisan sehinggalah ia keletihan. Pada akhirnya puteri sulung yang bernama Puteri Tujuh pun tiba. Puteri Tujuh merupakan puteri yang paling cantik dan paling bijak di antara kesemua puteri bunian. Puteri Tujuh kemudiannya mengajak Tok Minduk untuk berbincang bagi menyelesaikan masalah tersebut. Tok Minduk merayu agar puteri-puteri bunian itu melepaskan nelayan yang diubatinya, dan dia berjanji akan memberikan pulut kuning dan ayam panggang sebagai balasan dari kebaikan yang telah dilakukan oleh Puteri Tujuh. Puteri Tujuh mengarahkan adik-adiknya untuk melepaskan nelayan tersebut dan kembali ke laut. Puteri Tujuh berkata, "Aku tahu mana asalmu, yang laut pulang ke laut, yang darat pulang ke darat." Kesemua puteri bunian itu berjaya dipujuk pulang ke tempat asal mereka dan melupakan niat untuk menakluk nelayan terbabit. Itulah kisah asal-usul Ulik Mayang. Apa yang peliknya, cerita mengenai Ulik Mayang ini tidak habis setakat itu. Banyak kejadian-kejadian aneh yang berlaku sekiranya lagu Ulik Mayang yang asli dinyanyikan secara penuh. Untuk makluman semua, lagu Ulik Mayang yang ada sekarang ini bukanlah yang asli, tetapi ianya telah diubah sesuai untuk tujuan hiburan dan komersial. Lagu Ulik Mayang yang asli merupakan satu mantera yang digunakan untuk tujuan memanggil semangat laut. Semua nama puteri ada disebutkan di dalam mantera yang asli tersebut. Berlainan dengan versi yang terkini,
Hanya puteri yang bernombor genap sahaja yang ada, kerana puteri yang bernombor ganjil ini merupakan puteri yang agak agresif dan kuat. Dikhuatiri sekiranya dimasukkan ke dalam lirik boleh menyebabkan gangguan yang tidak diingini berlaku. Berikut pula merupakan kisah benar yang berlaku terhadap Khairin. Dia menceritakan kisah ini melalui hantaran di laman web fiksyen Shasha. Khairin dan keluarganya baru sahaja berpindah ke rumah arwah tok dan tokuannya di kampung. Sepanjang tinggal di rumah tinggalan tersebut, mereka tidak mengalami sebarang gangguan dan dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Kisah ini bermula selepas Khairin menyertai pertandingan nyanyian lagu irama Malaysia sempena bulan bahasa. Khairin ini adalah jenis yang suka bertangguh. Dia hanya mencari lagu untuk pertandingan berkenaan setelah 2 hari lagi pertandingan nak bermula. Dalam masa yang singkat itu, Khairin memilih lagu Ulik Mayang dengan alasan lagu ini mudah hendak dinyanyikan dan liriknya hampir serupa pada setiap rangkap. Tanpa membuang masa lagi, Khairin terus berlatih siang dan malam untuk persiapan pertandingannya yang bakal menjelma 2 hari lagi. Pernah Khairin dimarahi kakaknya semasa berlatih, kerana menurut kakaknya dia merasa seram mendengar lagu Ulik Mayang itu. Tetapi dia tidak menghiraukan teguran kakaknya itu, malah dia berlatih sambil menari mengikut baik-baik muzik Ulik Mayang dengan penuh asyik. Selepas beberapa hari, pertandingan pun bermula. Semasa pertandingan berlangsung, Khairin sebenarnya agak gugup kerana dia sebenarnya belum benar-benar hafal akan lirik lagu Ulik Mayang tersebut. Tapi satu keajaiban berlaku. Semasa tiba giliran persembahannya bermula, Khairin berjaya menyanyikan lagu itu dengan lancar dan tanpa ada sebarang masalah. Seolah-olah Khairin benar-benar telah menghafal lagu tersebut. Untuk pengetahuan semua, Khairin telah menggunakan versi asli di dalam pertandingan itu. Bukannya versi yang telah diubah suai. Tujuan Khairin adalah untuk menunjukkan kelainan dari persembahan peserta pertandingan yang lain. Setelah pertandingan nyanyian itu selesai, Khairin pun pulang ke rumah. Setelah tiba di rumah, Khairin terus mandi, buat kerja rumah dan setelah itu dia terus tidur tanpa makan terlebih dahulu. Sehinggalah tiba-tiba pada jam 2.45 pagi, Khairin terjaga dari tidurnya kerana terlalu lapar. Tanpa berlengah, Khairin terus bangkit menuju ke dapur untuk makan. Tetapi, semasa perjalanan menuju ke dapur, Khairin terdengar ada orang menyanyi di dalam bilik maknya. Orang itu menyanyikan lagu Ulik Mayang. Khairin terkejut kerana mendapati bahawa suara orang yang menyanyi itu sama persis seperti suaranya sendiri. Khairin ketakutan dan terus masuk ke biliknya. Suasana dalam bilik Khairin dibiarkan terang benderang. Masa terus berlalu dan sedar tak sedar jam telah menunjukkan pukul 4 pagi. Pada ketika itu juga, sekali lagi Khairin terdengar lagu Ulik Mayang bergema. Tetapi pada kali ini bukan orang menyanyi, tetapi bunyi seruling yang mengalunkan muzik lagu Ulik Mayang itu. Khairin menangis ketakutan sendirian sehinggalah ia tertidur sendiri. Apabila tersedar dari tidur, hari telah pun siang. Khairin terus meluru ke dapur untuk makan kerana terlalu lapar. Ketika Khairin sedang makan, ibunya menegur Khairin agar jangan menyanyikan lagu Ulik Mayang tu lagi malam-malam. Rupa-rupanya, bukan Khairin seorang sahaja yang terdengar lagu Ulik Mayang itu semalam. Ibunya pun turut sama terdengar lagu itu. Pada sebelah petangnya, kakak Khairin demam panas. Suhunya tak turun sejak dari pagi lagi. Mak Khairin cakap, "Kakak dari tadi lagi meratap, ku tahu asal usulmu.
yang laut balik ke laut, yang darat balik ke darat, nasi berwarna hamba sembahkan. Mak cakap, ayat tu kakak asyik ulang dari tadi. Khairin sangat terkejut kerana ayat itu merupakan rangkap terakhir lagu Ulik Mayang. Demam kakak Khairin berlarutan sehinggalah ke malam hari dan semakin teruk. Abah Khairin terpaksa memanggil seorang ustaz untuk membantu merawat kakaknya. Alhamdulillah selepas rawatan kakak Khairin semakin sembuh. Setelah keesokan harinya, Khairin tak ke sekolah kerana menjaga kakaknya yang baru pulih itu. Khairin pun apa lagi, tanya macam-macam soalan berkaitan penyebab penyakit kakaknya itu. Tetapi kakaknya tetap membisu dan tidak ingin mengatakan penyebabnya. Setelah didesak beberapa kali barulah kakak Khairin memberitahukan hal sebenarnya yang telah berlaku. Akak terjaga pukul 4 pagi. Kat ruang tamu ternampak Hang tengah menari ulik mayang sambil tersenyum pandang akak. Khairin mengucap panjang mendengar penjelasan kakaknya itu. Tahulah dia bahawa gangguan itu terjadi bukan setakat ke atas dirinya, tetapi semua ahli keluarganya. Demikianlah kisah seram yang dilalui oleh Khairin dan keluarganya. Banyak pendapat mengenai 7 adik-beradik bunian ini yang tersebar di kalangan masyarakat setempat. Ada yang berpendapat 7 adik-beradik bunian itu berasal dari laut. Orang zaman dahulu pula berpendapat, puteri-puteri tersebut sebenarnya menetap di sebuah bukit yang kini dinamakan Bukit Puteri. Bukit yang seluas 0.69 hektar dengan ketinggian kira-kira 200 meter dari paras laut sekarang terletak berhadapan dengan Pasar Kedai Payang, Kuala Terengganu. Bagi penduduk setempat, Bukit Puteri dinamakan sempena 7 beradik puteri bunian yang dipercayai menjadi penjaganya. Mereka percaya puteri-puteri berkenaan turut disebut dalam lagu Ulik Mayang. Masyarakat pada masa itu dikatakan sering mendaki Bukit Puteri untuk meminjam periuk dan pinggan mangkuk bagi melangsungkan majlis keramaian seperti kenduri perkahwinan. Segelintir tidak berterima kasih dengan merosakkan, malah ada yang tidak mengembalikan perkakas itu. Ini mengecewakan puteri bunian menyebabkan mereka merajuk dan membawa diri mendiami bukit lain di sempadan daerah Besut dan Setiu. Kisah 7 beradik puteri bunian dan Bukit Puteri kini menjadi legenda, manakala Ulik Mayang pula disesuaikan menjadi lagu rakyat yang masih didendangkan hingga kini. Di sebalik mitos kewujudan penjaga bunian, Bukit Puteri turut merakam pelbagai peristiwa penting sepanjang lembaran sejarah Kesultanan Melayu Terengganu yang diasaskan Sultan Zainal Abidin I pada tahun 1725. Selain pernah dijadikan kubu pertahanan kerana lokasinya strategik menghadap muara Sungai Terengganu, Bukit Puteri juga menjadi saksi perang saudara kerabat diraja yang berlaku antara tahun 1831 hingga 1876. Demikianlah kupasan langkah kecil mengenai kisah seram dan legenda Ulik Mayang ini. Sebenarnya banyak versi dan banyak kisah seram yang berkaitan. Tetapi kami memilih versi yang ini kerana ianya hampir sama dengan kebanyakan cerita dan tulisan umum yang terdapat di halaman media sosial. Kesahihan kisah ini juga tidak dapat dipastikan. Tetapi perkara yang baik kita jadikan pengajaran dan yang buruk kita ketepikan. Semoga kisah ini dapat memberi manfaat buat anda. Bagi menunjukkan sokongan anda terhadap kami, mohon subscribe agar kami lebih bersemangat untuk membuat video yang lebih baik lagi. Sekian, terima kasih.